dance through the highways, and on we'll go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel Squad Jerung Merah Anda. Squad apa ni? Squad Jerung Merah Anda. Kita dah tukar kepada Squad Jerung Merah. Aku nak ucapkan welcome back to Haris ya. Welcome back kepada Haris. Lama Haris tak bersua muka dengan subscribers dan viewers Squad King Cobra Channel. Okay guys, pada petang ni aku ada satu benda yang nak kongsikan kepada subscriber dan viewers Squad King Cobra Channel. So hari ni kita nak cerita tentang perbezaan antara ular sawah batik dan ular anaconda. Ya. Kenapa kita buat video ni? Sebab kita ada orang rekomen pada kita untuk buat video lah. Buat video perbezaan. Buat video perbezaan antara ular anaconda dan juga ular sawa. Jadi kalau nak dapatkan info lebih berkenaan perbezaan ular sawa dengan ular anaconda ni, so korang kena tonton video ni sampai habis. Jangan lupa subscribe Squad King Cobra Channel. Okay guys, kita mulakan perbezaan antara ular sawa batik dan juga ular anaconda. Spesies python ni ada 3 spesies yang terdapat di Malaysia. Yang pertama sekali adalah ular sawah batik ataupun lebih dikenali sebagai reticulated python. Nama saintifik dia Malayopython reticulatus. Okey, yang kedua adalah ular sawa darah. Okey, lebih dikenali sebagai blood python. Nama saintifik dia Python brongesmai. Dan yang terakhir sekali adalah ular sawa ripong. Ular sawa ripong ataupun lebih dikenali sebagai Borneo short-tail python. Nama saintifik dia Python britainstini. Sawa ripong ni hanya terdapat di Borneo sahaja. Macam ular black python tadi ataupun ular sawa darah tadi, dia hanya terdapat di Semenanjung Malaysia sahaja. Ular anaconda di dunia ni terdapat tiga spesies ular anaconda. Empat spesies ular anaconda. Empat spesies ular anaconda. Yang pertama ada green anaconda, iaitu anaconda hijau, iaitu anaconda yang paling besar di antara spesies ular anaconda yang lain. Dan yang kedua adalah yellow anaconda, iaitu anaconda kuning kita panggil dalam bahasa Melayu. Okey. Dan yang ketiga iaitu dark spotted anaconda, iaitu anaconda titik hitam. Bukan. Anaconda bintik gelap dia panggil. Yang keempat dia ada Bolivian anaconda ataupun dikenali dalam bahasa Melayu. Orang Melayu kita melayukan bahasa English tersebut kepada Bolivia anaconda. Jadi ada 4 spesies anaconda di dunia ini. Tapi yang paling besar adalah green anaconda. Ya, betul. So guys, ular sawah batik dan ular anaconda ni adalah spesies ular yang tidak berbisa. Tapi ular ni adalah ular yang berbahaya. Kedua-dua ular ni adalah ular yang berbahaya. Kenapa? Sebab mempunyai kekuatan otot yang boleh membunuh kita. Dan satu lagi, mempunyai gigitan dan gigi dia yang banyak dan tajam. Itulah dikategorikan tidak berbisa tetapi berbahaya. Ular sawah batik adalah spesies ular yang menduduki habitat di darat. Namun begitu, ular sawah batik adalah sejenis ular yang sangat-sangat kuat dan fleksibel jika nak dibandingkan dengan ular lain. Kerana ular sawah batik ni kalau kita tengok terdapat juga di kawasan yang berpaya, boleh hidup di atas pokok, boleh hidup di kawasan yang berair, boleh hidup di kawasan di lapangan, boleh hidup juga di kawasan bandar. Sebab itulah dikatakan ular sawah batik ni adalah spesies ular yang kuat dan sangat-sangat fleksibel dan habitatnya adalah di darat. Manakala bagi spesies ular anaconda, dia menduduki habitat semi akuatik, bermaksud separuh air. Separuh air ni maksudnya dia mencari sumber makanan, dia mengawan dan kebanyakan aktiviti-aktiviti harian dia
Dalam air. Di dalam air. So dia akan naik ke darat, tetapi 50% di darat, 50% di air. Jadi itulah dikatakan semi akuatik. Itulah perbezaan habitat antara ular sawa dan juga ular anaconda. Okey subscribers, taburan bagi spesies ular sawa batik terdapat di selatan dan timur selatan Asia. Betul. Dan keseluruhan di Malaysia kita. Maksudnya keseluruhan di Malaysia ni mempunyai taburan spesies ular sawa batik. So sangat-sangat familiar dekat situ kan. Dan seterusnya bagi spesies ular anaconda pula boleh dijumpai di kawasan ataupun taburan dia hanya terdapat di Amerika Selatan. Family bagi ular sawa batik ialah Pythonidae dan manakala family untuk ular anaconda adalah Boidae. So guys, ular sawa batik adalah spesies ular yang terpanjang di dunia, yang paling panjang di dunia, yang mana dia boleh mencapai sehingga 10 meter bersamaan 33 kaki. Dan pernah juga ditulis dalam satu penulisan daripada siapa ni? Boris Henry. Boris Henry. Dalam buku dia. Dan dalam bukunya iaitu Malayan Spy Master, pada tahun 1931 ular sawa yang pernah dibunuh adalah sepanjang 10.2 meter. Mungkin 10.2 meter tersebut tidak direkodkan, tetapi kajian pada masa kini menyatakan adalah 10 meter maximum size ular sawa. So dekat situ kita tengok ada sedikit sahaja perbezaan. Jadi ular sawa batik adalah spesies ular yang paling panjang di dunia. Jadi bagi spesies ular anaconda adalah spesies ular yang paling besar di dunia. Jadi itu perbezaan dia. Anaconda paling besar di dunia, ular sawa batik adalah paling panjang di dunia bagi ular yang tidak berbisa. Jadi bagi spesies ular anaconda ni, dia punya maksimum size 6 hingga 7.6 meter bersamaan 20 hingga 25 kaki bagi spesies ular anaconda. Jadi boleh buat perbezaan dekat situ guys. Okey subscribers, jawapannya pernah dan pernah berlaku beberapa kali dan berlaku di beberapa buah negara untuk ular sawa batik. Okey, saya akan ceritakan sedikit berkenaan apa yang berlaku. Okey, kes yang pertama berlaku di Malaysia pada tahun 1995 yang mana seorang lelaki berbangsa Cina berlaku di Segamat Johor. Badannya telah ditelan sebahagian ular sawa yang mana ular sawa tersebut seberat 140 kg. Setelah ditemui, mangsa sudah ditelan hampir separuh badan. Okey, itu yang berlaku dekat Malaysia. Dan pernah juga berlaku di Indonesia di saya pun lupa nama lokasi, dan apa yang saya masih ingat adalah seorang wanita berumur 54 tahun. Jadi saiz ular yang menelan mangsa adalah 8 meter. Bagaimana kaedah penduduk kampung untuk mengambil mayat mangsa di dalam perut ular? Penduduk kampung terpaksa membelah perut ular sawa tersebut untuk mengeluarkan mayat mangsa yang telah ditelan oleh spesies ular sawa batik. Dan bagi spesies ular anaconda, tiada lagi rekod ditemui memakan manusia. Okey subscribers, pembiakan ular sawa batik adalah melalui kaedah oviparous, iaitu bertelur di luar badan dan menetas di luar badan. Manakala pembiakan bagi spesies ular anaconda adalah ovoviviparous. Betul Ya betul. Okey. Ovoviviparous ni bermaksud bertelur di dalam perut dan mengeran di dalam perut, dan kemudian bila telur tu dah matang, dia akan mengeluarkan anak bersama selaput telur.
Ya. So kita nampak dekat situ seperti melahirkan. Ya. Jadi itulah perbezaan antara spesies ular anaconda dan juga ular Sawo batik. sawo batik. Itu sahaja perkongsian video kami pada kali ini. Kamu pun tak apa. Tak apa, tak ada masalah. Kamu ke kami ke, kuma ke kumu ke. Okey, kami harap video kali ini memberi manfaat kepada semua subscribers dan viewers. Viewers Squad King Cobra. Moga-moga ilmu ni bermanfaat dan berguna. Wah, lekat. Betul? Jadi itu saja video perkongsian kami pada kali ini. Squad King Cobra channel jerum merah anda. Buat King Cobra ni bos. Squad King Cobra ni bos. Bye bye. Zas.